Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi, yang dicintai dan dirahmati oleh Tuhan Yang Esa. Tuan-tuan dan puan-puan, laporan penuh telah diterima. Sebelum itu, lupa pula, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Laporan rasmi penuh telah diterima daripada siasatan mengenai kenyataan menipu dan mengelirukan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak di Dewan Rakyat yang Mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, penjelasan Najib hanya untuk mengelirukan Speaker Dewan Rakyat. Najib Razak telah memberikan penjelasan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun bahawa 1MDB memang membuat bayaran terhadap hutang pokok pada 2017 dan 2018. Bekas Perdana Menteri itu mendakwa bayaran itu dibuat menerusi wang yang diperolehi daripada penjualan aset 1MDB seperti Edra Energy dan Tun Razak Exchange. Penjelasan itu terkandung dalam surat Najib kepada Azhar yang menimbang untuk membenarkan usul agar Najib dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen kerana memberitahu Dewan Rakyat pada 2 Mac yang lalu yang tiada 1 sen pun dana awam digunakan untuk membayar balik jumlah hutang pokok 1MDB. Penjelasan Najib kepada Azhar itu didedahkan oleh Tony Phua yang diminta oleh Azhar agar memberi maklum balas kepada kesemua 4 penjelasan yang telah dihantar oleh Najib. Bekas Setiausaha Politik Menteri Kewangan itu menjelaskan rekod telah menunjukkan bahawa pembayaran hutang 1MDB sebanyak 7.47 bilion pada 2017 dan 1.65 bilion pada 2018 dilakukan oleh Kementerian Kewangan dan Menteri Kewangan yang diperbadankan MKD. Perolehan daripada Edra Energy dan Tun Razak Exchange telah pun digunakan oleh 1MDB sebelum 2017, kata Tony Phua. Sebelum 2017, maai. Katanya Najib memberitahu Azhar bahawa perbahasannya pada 2 Mac yang lalu hanya merujuk kepada pemerintahan Pakatan Harapan. Terpaksa kata macam tu. Phua berpandangan penjelasan Najib itu hanyalah afterthought, iaitu sesuatu yang difikirkan kemudian, memandangkan tiada siapa pun yang mendengar atau membaca teks perbahasan Najib akan mencapai kesimpulan yang sama. Tajuk seterusnya, Najib terus kelirukan Speaker. Phua berkata lagi, sudah 3 minggu berlalu sejak Najib membuat kenyataan itu dan dia tidak pernah membuat pembetulan, sama ada di Dewan Rakyat atau kepada orang awam. Secara jelas, YB Pekan itu telah menonjolkan niatnya untuk mengelirukan Dewan Rakyat. Malah YB Pekan telah menggandakan kesalahannya dengan cubaan untuk mengelirukan Tan Sri Azhar dalam penjelasannya kepada Tan Sri, kata Phua dalam surat yang bertarik semalam kepada Azhar Azizan Harun. Pada 2 hari yang lalu, Azhar telah memberitahu Dewan Rakyat yang dia masih menimbang usul Phua terhadap Najib. Dia berkata, memerlukan masa untuk meneliti penjelasan bertulis yang tebal daripada Najib. Katanya lagi, dia juga akan meneliti maklum balas Phua sebelum membuat keputusan. Kenyataan Najib pada 2 Mac yang lalu bertentangan dengan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz yang juga bekas Menteri Kewangan dan juga bekas Menteri Kewangan iaitu Lim Guan Eng bahawa dana awam perlu digunakan untuk menjelaskan hutang besar 1MDB. Zafrul berkata kerajaan masih kekurangan sebanyak 17 bilion ringgit Malaysia untuk menepati obligasi hutang 1MDB di antara 2023 sehingga 2039. Tak banyak tuan-tuan dan puan-puan, hanya 17 bilion saja. 17 bilion nak cari dari mana kalau bukan daripada dana awam? Nak cari dari mana kalau bukan daripada dana awam? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kerana itu persoalannya yang seterusnya ialah
Persoalan yang seterusnya ialah, apakah tindakan seterusnya kepada Datuk Seri Najib Tun Razak? Adakah, ini soalan saja sebab saya pun tak tahu. Saya tak tahu, kamu pun tak tahulah, jangan nak temberang lah. Kamu pun tak tahu, mungkin ada segelintir sikit je yang tahu. Tapi ramai yang tak tahu, ramai yang suka komen je tapi tak tahu juga. So, saya nak tanya saja. Adakah salah satu daripada hukuman yang mungkin dapat diterima, mungkin akan diterima oleh Najib Razak adalah, mungkinkah dia akan dipecat daripada ahli parlimen Pekan? Mungkinkah Najib Razak akan dilucutkan daripada hak menjadi seorang ahli parlimen Pekan? Apakah Najib akan digugurkan daripada jawatannya sebagai ahli parlimen Pekan? Apakah dia akan diharamkan untuk datang ke sesi perbahasan di Dewan Rakyat yang mulia? Apakah dia akan digantung daripada hak dan keistimewaan sebagai ahli parlimen di Dewan Rakyat? Semua itu menjadi persoalan-persoalan. Apakah yang akan berlaku kepada dia? Sebab menurut keputusan yang telah ditulis oleh Tony Puah, memang Datuk Seri Najib Tun Razak telah membuat kenyataan secara salah dan mengelirukan. Malah yang menggandakan lagi kesalahan itu, kata Tony Puah, ialah kerana dia pula cuba untuk mengelirukan Speaker Dewan Rakyat. Kemudian ditambah lagi dia tak pernah pun cuba memperbetulkan sama ada di dalam Dewan Rakyat atau kepada umum rakyat Maharin, rakyat jelata. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pendapat kamu? Adakah Najib Razak akan menerima hukuman paling berat yang saya fikir dia akan terima, iaitu dipecat sebagai ahli Dewan Rakyat? Tapi mungkin tak. Saya pun tak tahu, sebab itu saya tanya. Pada pendapat kamu, mungkin kamu lebih tahu, mungkin kamu suka Google, mungkin kamu suka kaji, mungkin kamu dah pernah baca buku aturan mesyuarat Dewan Rakyat. Kalau kamu pernah baca, sila ajarkan kepada saya. Apakah kemungkinan yang Najib boleh hadapi kerana kesalahan, iaitu kesalahannya yang telah membuat kenyataan mengelirukan di Dewan Rakyat? Tuan-tuan dan puan-puan, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi pada yang akan datang. Bye-bye. Selamat petang Malaysia.